Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan Jerman dan Australia. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, kami daripada kumpulan Pocong. Nama saya Muhammad Ibzan bin Salimon, nombor metrik 266668, diikuti oleh Freddy Mauzus 265917, Fadila binti Sapawi 260929 dan Muhammad Zulajrin bin Mohsin 266942. Saya mulakan dengan latar belakang negara Jerman. Jerman merupakan sebuah negara yang maju. Ia mendapat tempat keempat dalam ekonomi dunia berpaksikan dalam negara kasar, KDNK. Menduduki tempat ketiga dalam aktiviti barangan ekspor dan import dunia. Jerman telah disenaraikan sebagai salah satu negara yang mengetuai sektor sains dan teknologi secara global. Menurut statistik data yang dikeluarkan oleh United Nations, jumlah populasi Jerman dianggarkan sebanyak 38 juta pada tahun 2020 dan agama utama di Jerman adalah Kristian dan Islam. Dari sudut aspek politik, Jerman melaksanakan konsep demokrasi perwakilan dan parlimen yang diterajui oleh kerajaan yang dilantik dan dipimpin melalui pilihan raya untuk mewakili penduduk Jerman, iaitu seorang Perdana Menteri, di mana konsep ini merujuk kepada Republik Persekutuan. Secara amnya, untuk menggubal sistem perundangan yang baru, dua konsep telah diperkenalkan, iaitu Gaggeset dan Fasun. Gaggeset iaitu hukum asas, ia merujuk kepada prinsip hak asasi manusia diamalkan sekarang, demokrasi dan republik berdasarkan peristiwa yang pernah berlaku pada pemerintahan kuasa besar Nazi. Konsep Versailles iaitu perlembagaan jarang digunakan pakai untuk negara Jerman kerana hukum asas dikatakan mempunyai sistem perundangan yang terbaik. Namun untuk mengekalkan intipati dasar-dasar perundangan sesuai dengan keadaan semasa negara Jerman, ia perlu mendapat sokongan dari 2/3 dua badan utama, iaitu Majlis Persekutuan dan juga Parlimen. Secara ringkasnya, parti politik di Jerman mengamalkan multi-party system, iaitu sistem parti secara majmuk. Kemudian kita masuk kepada latar belakang negara Australia. Menurut Council pada 2021, negara Australia juga dikenali sebagai Commonwealth Australia, merujuk kepada sebuah benua kecil selatan yang baru dijumpai. Seterusnya menjadi negara Australia sebagai benua terkecil di dunia mengikut keluasan tanah. Mengikut Bournemouth tahun 2020, negara Australia secara umumnya diduduki oleh orang asli Australia, namun British telah menakluk Australia ketika melakukan pelayaran ke kawasan pelabuhan Jackson pada tahun 1770. Secara perlahan-lahan ia membina 5 kawasan utama yang ditakluki. Namun atas dasar kepesertaan ekonomi dan kepadatan populasi, 5 kawasan utama itu telah membentuk sebuah persekutuan dan mengamalkan demokratik liberal. Walaupun British menuntut sepenuhnya terhadap tanah Australia sejak 1829, wilayah utara telah ditubuh sebahagian provasi Australia Selatan dan menjadikan Australia Selatan tidak menjadi sebuah tanah jajahan. Dari sudut politik pula, negara Australia mengamalkan konsep negara raja berperlembagaan yang merangkumi sistem parlimen. Ratu Australia ialah Ratu Elizabeth II yang mengetuai 15 buah negara yang juga dikenali sebagai Alam Commonwealth. Hanya memegang nama sahaja, tetapi urusan negara akan diuruskan oleh Governor General, memantau dan menasihati negara yang diberi melalui Perdana Menteri Australia. Menurut Nazir Ahmad dan Han 2017, di dalam rancangan pentadbiran negara, Australia mempunyai 3 cabang utama dalam rancangan tindakan dan pelan undang-undang negara. 3 cabang utama tersebut ialah Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Sama seperti Malaysia juga, ada 3 badan eksekutif. Di dalam bidang perundangan, ia merujuk kepada kuasa-kuasa Commonwealth, Parlimen yang mengubah dan membuat undang-undang negara, terdiri dari
kuasa-kuasa besar yang diketuai oleh Perdana Menteri Australia. Di dalam bidang eksekutif pula, ia merujuk kepada Majlis Eksekutif Persekutuan yang melakukan pelaksanaan bidang undang-undang kepada penduduk Australia atas tujuan pendamaian, hak asasi dan pembangunan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Besar. Di dalam bidang kehakiman pula, ia merujuk kepada Mahkamah Tinggi Australia yang melakukan menafsir undang-undang dan mengadili sesuatu permasalahan berlaku di Australia. 3 parti utama politik Australia ialah Parti Nasional, Parti Liberal dan Parti Buruh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Freddy Moses, nombor metrik 265917. Poin yang seterusnya ialah sosial ekonomi di negara Jerman. Jerman merupakan negara yang mementingkan kehidupan sosial di mana keperluan masyarakat diberikan keutamaan seperti hak asasi manusia, keluarga dan kanak-kanak, jaminan keselamatan, perlindungan daripada sebarang ancaman, jaminan terhadap pekerja, perawat dan pemulihan, bantuan pembangunan dan kemiskinan, aktiviti hiburan dan seni, interaksi maklumat dan perhubungan, perbelanjaan dan pendidikan, keselamatan dan lain-lain yang berkenaan dengan sosioekonomi di negara Jerman. Müller 2018, Pullen Al 2019, Karamas 2021, Singleton 2019. Terdapat beberapa faktor utama yang membentuk sosioekonomi di negara Jerman seperti kemajuan teknologi, keluarga dan kanak-kanak, serta pekerjaan dan pendapatan. Dari sudut kemajuan teknologi yang membentuk sosioekonomi di negara Jerman, merujuk kepada sains dan pembangunan melalui sumber-sumber jadi yang terbentuk bagi menyelesaikan masalah dan memudahkan kerja manusia. Seperti mana yang kita ketahui, negara Jerman merupakan negara yang mendominasi sektor teknologi dunia dan menjadi peneraju utama antarabangsa. Oleh itu, Jerman menjadi negara utama dalam sektor teknologi. Terdapat pelbagai cabaran yang mereka hadapi, seperti pembangunan industri 4.0 yang menggunakan teknologi dalam sektor perbankan, perindustrian, pelancongan, pemasaran, pentadbiran dan lain-lain lagi. Mesin dan alat robotik yang digunakan di Jerman menjadi contoh di serata dunia, selaras dengan industri 4.0 di mana mesin ke mesin komunikasi M2M dan internet perkara LOT telah lama digunakan bagi mengganti sumber manusia secara efektif dan efisien. Jerman juga merupakan negara yang membentuk pelbagai sektor baharu seperti teknologi berlandaskan kimia, petroleum, elektrik dan logam. Hal ini dapat dibuktikan melalui penciptaan kain tiruan dan barang seperti besi dan arang bagi tujuan pembinaan menggunakan teknologi. Selaras dengan dunia perkomputaran, Jerman dilihat sebagai negara contoh bagi kluster canggih dalam inovasi, pengeluaran produktiviti dalam pelbagai bidang termasuk industri tekstil, otomotif dan elektronik serta industri makanan. Dari sudut keluarga dan kanak-kanak yang membentuk sosioekonomi di negara Jerman merujuk kepada populasi dan gaya hidup di negara tersebut. Menurut Zaki 2019, Jerman terkenal dengan imigrasi liberal yang mempunyai kadar imigrasi terbanyak selepas Amerika Syarikat dan penduduk Jerman sangat terkenal dengan intem budaya dan pluralisme secara amnya. Secara umumnya, penduduk Jerman bakal berkurang sehingga tahun 2060 disebabkan kepadatan imigrasi dari serta dunia web 2015. Kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif bagi mengekalkan penduduk asal warga Jerman dengan mengubah beberapa undang-undang dan menghadkan kadar imigrasi tahunan. Dengan kepadatan imigrasi yang banyak setiap tahun, negara Jerman tidak melarang mana-mana penduduk atau menetap di negara Jerman untuk menganut mana-mana agama sejajar dengan konsep pluralisme dan sekularisasi. Dengan kebebasan beragama, Jerman tidak mempunyai agama spesifik untuk menerajui negara tersebut. Namun, urusan agama akan diurus oleh konstitusi agama masing-masing.
Oleh sebab gaya hidup yang liberal dan terbuka, Jerman dilihat sebagai salah satu negara yang mempunyai taraf hidup yang tertinggi di dunia dalam mengurus keluarga dan kanak-kanak. Pengangkutan awam yang maju, keselamatan yang terjamin, hak asasi yang dilindungi serta kualiti hidup keluarga dan kanak-kanak yang teratur menjadi salah satu dasar sosioekonomi yang telah dilaburkan oleh kerajaan Jerman. Pekerjaan dan pendapatan juga merupakan salah satu faktor penting dalam sosioekonomi di negara Jerman. Tidak disangka lagi bahawa negara Jerman merupakan negara yang stabil dari segi sosioekonomi dan hal ini terbukti dengan fakta bahawa Jerman menjadi negara keempat dalam ekonomi dunia berfaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK dan telah menjadi senarai ketiga dalam aktiviti barangan ekspor dan import dunia. Daud Fendesen dan Sokdekum 2021. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melonjak naik setiap tahun, Jerman mempunyai kadar pengangguran yang paling rendah di dunia dengan bantuan kerajaan infrastruktur yang terbaik serta teknologi yang canggih dalam mengeluarkan produktiviti yang banyak tidak kira atas tujuan ekspor atau import. Ekonomi Jerman berlandaskan dasar ekonomi pasar berorientasi sosial dan telah menjadi terkenal disebabkan oleh ekonomi yang stabil dan telah dikenali oleh Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization. Selaras dengan negara daya saing terkuat dari sudut ekonomi, antara faktor paling ketara di negara Jerman adalah sektor otomotif seperti BMW, Volvo, Porsche, Audi dan Ford. Assalamualaikum, saya 260929 Fadilah binti Sepawi. Baiklah, saya meneruskan perbentangan. Tadi rakan saya sudah menerangkan latar belakang negara Australia dan Jerman beserta kemajuan negara Jerman. Sekarang saya menyambung pembentangan sosioekonomi Australia dan sejarah isu-isu ekonomi di Jerman. Sosioekonomi di negara Australia. Salah satu kelemahan negara Australia ialah kurangnya pengeluaran ekspor atau domestik produk untuk mereka sendiri kerana kebanyakan produk di negara tersebut adalah produk-produk yang diimport. Salah satu faktor utama yang membentuk sosioekonomi di negara Australia pada masa kini ialah kemelesetan ekonomi. Walaupun Australia menghadapi kemelesetan ekonomi, kerajaan Australia telah melakukan pelbagai inisiatif bagi memulihkan keadaan ekonomi tersebut. Menurut Lim dan To, Australia terkenal dengan sektor perkhidmatan, kesihatan, kewangan, pelancongan dan pertanian. Penduduk Australia kebanyakannya bekerja di sektor perkhidmatan di mana sektor ini memerlukan kepakaran, pendidikan yang tinggi dan berkemahiran. Tidak diragui bahawa Australia memegang tempat kedua terbaik dunia dalam bidang kesihatan dan menjadi hub kewangan dunia disebabkan oleh penggunaan teknologi yang canggih, namun ekonomi negara tersebut telah menjunam pada tahun lepas. Sektor perlancongan dan pertanian seperti penanaman buah apel dan anggur turut terjejas, seterusnya membantutkan lagi pengeluaran wine ke seluruh dunia. Sebab Australia ni pengeluar wine terbesar lah. Seterusnya, Australia terkenal dengan pembekal biji besi terbesar di dunia dan komoditi tersebut telah menjadi prioriti dalam aktiviti import di Australia pada masa kini. Baiklah, seterusnya persatuan antarabangsa ekonomi di Jerman. Jerman mengamalkan sistem ekonomi campuran dalam aktiviti ekonomi mereka yang meliputi swasta bebas dan berpusat di bawah naungan pemerintahan undang-undang Jerman. Dengan menggunakan nilai euro, ekonomi Jerman di dalam aktiviti saham dan pelaburan, kadar bunga yang dikenakan rendah, menyebabkan negara itu menjadi salah satu negara terkuat dalam daya saing dan menyebabkan ekonomi negara itu stabil dengan nilai mata wang tersebut. Untuk mengekalkan kestabilan ekonomi di negara itu, terdapat beberapa persatuan antarabangsa untuk ekonomi di Jerman seperti Organisation for Economic Cooperation and Development. Singkatan dia OECD. Seterusnya, Persatuan Antarabangsa Ekonomi di Australia. Australia juga mengamalkan sistem ekonomi campur yang menggunakan mata wang dolar Australia.
Australia telah mengalami kemerosotan dalam ekonomi sejagat baru-baru ini disebabkan pandemik global iaitu COVID-19. Menurut laporan akhbar berita harian online, kerajaan telah mewujudkan struktur reformasi dalam sistem ekonomi dan menyediakan perbelanjaan negara sebanyak $17.6 bilion pada tahun 2020 demi membendung masalah ini. Secara umumnya, negara Australia menyertai beberapa persatuan ekonomi antarabangsa yang sama dengan negara-negara maju, di antaranya adalah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Cooperation dan G2O kumpulan 20. Seterusnya, sejarah dan isu-isu ekonomi di Jerman. Pada abad ke-16, sektor pertanian merupakan sektor terbesar di mana 90% populasi Jerman merupakan para petani. Namun, nasib para petani tidak terjaga dan kebajikan mereka diabaikan. Malah, para petani terbeban dengan cukai tanah dan kehidupan mereka terhad kerana aktiviti rekreasi mereka dihalang kerana menjadi hamba oleh pemilik tanah. Oleh sebab itu, para petani memberontak pada tahun 1524 hingga 1525 dan seramai lebih 100,000 petani terkorban dalam tempoh pemberontakan. Tujuan pemberontakan adalah untuk menuntut kerajaan meningkatkan taraf hidup mereka agar nasib mereka terbelah. Bagi sektor perdagangan dan perindustrian pula, sektor ini telah berkembang pada tahun 1740. Jerman telah menjadi tempat hub pelabuhan bagi aktiviti perdagangan dari pelbagai negara. Sektor perdagangan dan perindustrian telah berkembang setelah Jerman menyertai G7, menjadikan negara itu sebagai negara industrialisasi dan menguasai aktiviti ekspor dan import secara global. Jerman sangat terkenal dengan pembuatan tekstil dan revolusi industri bermula penghilangan tarif yang diperkenalkan pada tahun 1834 pada zaman pemerintahan dan undang-undang Wolverine. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Ajrin bin Muksin, nombor metrik 266942. Okey, saya meneruskan pembentangan ini yang bertajuk Sejarah dan Isu-isu Ekonomi di Australia. Ekonomi Australia bermula pada tahun 1788 ketika Australia dijadikan tanah jajahan di New South Wales. Setelah berakhirnya Perang Napoleon, ekonomi Australia dilihat semakin berkembang berdasarkan revolusi pendapatan. Sejak tahun 1990, John Howard telah memperkenalkan dasar utama berasaskan neoliberalism dan telah berjaya meningkatkan ekonomi negara hasil jualan saham. Selain itu, The Workplace Relations Act 1996 dan Workplace Relations and Other Legislation Amendment Act 1997 telah memperkenalkan bagi menjaga kebajikan pekerja dan meningkatkan mutu pekerjaan dan pengeluaran di negara tersebut. Bagi isu kemelesetan ekonomi di sini pula, ia merujuk kepada pandemik global yang berlaku pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, Australia telah menghadapi kemelesetan ekonomi yang buruk pertama kali sejak 30 tahun yang lalu. Australia telah mengambil langkah-langkah bersepadu selaras dengan misi negara dan memulihkan dan membangunkan ekonomi dengan kadar yang segera. Buat masa sekarang, Australia masih dalam kemulitan dalam menyelesaikan masalah pandemik global yang telah memberi impak yang besar kepada negara itu. Okey, seterusnya sistem pentadbiran dalam sektor ekonomi. Ekonomi mempunyai pengertian yang sangat luas yang bermula daripada barangan bahan mentah produk yang telah siap sehingga ke proses penagihan dan jual beli. Urusan jual beli berlaku apabila dua pihak melakukan aktiviti transaksi untuk mencapai kata sepakat dalam jual beli. Ekonomi negara yang baik adalah negara yang mementingkan ekonomi secara menyeluruh yang meliputi makroekonomi dan mikroekonomi berdasarkan sistem pentadbiran dan undang-undang kerajaan. Okey, seterusnya pula perbandingan antara Jerman dan Australia. Antara perbezaan iaitu perbezaannya ialah pentadbiran ekonomi budaya masyarakat. Perbezaan antara Jerman dan Australia dari segi pentadbiran. Sistem pentadbiran Jerman, yang pertama Republik Persekutuan Parlimen dan
dan demokrasi liberal. Manakala Australia sistem pentadbirannya raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dari segi ekonomi pula, Jerman keluasan negara iaitu 357.386 km persegi. Sumber utama adalah arang, gas asli, kayu, uranium, tembaga, mata wang euro. Manakala mata wang euro, ekonomi utama ekspor. Manakala Australia pula keluasan negara 7.692 million km persegi. Sumber utama perlombongan reserve petroleum. Mata wang mereka pula adalah dolar Australia. Ekonomi utama adalah perkhidmatan. Perbezaan dari segi budaya masyarakat ialah jumlah penduduk di Jerman adalah 82 juta. Agama utama Kristian dan juga Islam. Jumlah penduduk di Australia pula 25 juta. Agama utama Kristian dan ateis dan agnostik. Kesimpulan daripada pembentangan kami ini, di sini saya dapat simpulkan kedua-dua negara mempunyai latar belakang sistem pentadbiran, budaya dan masyarakat, keadaan ekonomi dan sistem perundangan yang unik dan berbeza. Tidak dinafikan bahawa kedua-dua buah negara ini menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan pentadbiran negara dan menstabilkan ekonomi secara global. Namun demikian, kerajaan negara Jerman dan Australia berusaha meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka melalui pelbagai inisiatif dan usaha-usaha secara kolektif, bermula dari akar umbi kepada konsep yang menyeluruh. Hal ini dapat dilihat melalui sistem politik yang diamalkan, penekanan terhadap sosioekonomi negara, perhubungan antara persatuan antarabangsa, analisa ekonomi secara global, serta penyamarataan antara lapisan masyarakat secara terbuka, iaitu liberal. Sekian dan terima kasih.